بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, saya akan tazkirah tentang sejarah ibadah kurban yang pertama, bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Perayaan hari raya kurban atau hari raya haji berkaitan dengan ibadah kurban dan haji dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia. Jika dibandingkan dengan hari raya Aidilfitri, hari raya kurban sedikit berbeza dengan sunnah yang dilakukan pada hari perayaan. Untuk mengetahui mengapa, mari kita menyusuri sejarah ibadah kurban pertama di dunia. Sejarah ibadah haji dan kurban. Hari raya kurban akan tiba tidak lama lagi. Adakah anda mengetahui sejarah ibadah haji dan kurban? Anda pasti pernah dengar sejarah kisah Nabi Ibrahim dan anak sulungnya Nabi Ismail. Di sini kami akan kongsikan mengapa sebab adanya hari raya kurban dan peristiwa yang telah berlaku pada suatu masa dahulu. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anda pasti pernah dengar sejarah kisah Nabi Ibrahim dan anak sulung Nabi Ismail. Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Perintah Allah ini telah dipersetujui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pengorbanan Nabi Ibrahim ini merupakan satu pengorbanan yang amat besar kerana Nabi Ibrahim telah tunggu dalam masa lama untuk mempunyai seorang anak. Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak sehingga berusia 56 tahun. Selain daripada menghadapi ujian semasa berdakwah, Nabi Ibrahim juga menghadapi lain daripada Allah. Seperti yang telah diceritakan tadi, sehingga umur Nabi Ibrahim 86 tahun, tiada cahaya mata dikurniakan kepadanya. Doa Nabi Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas salihin. Namun Nabi Ibrahim masih terus berusaha dan tidak putus-putus berdoa kepada Allah. Artinya, ya Tuhanku, Engkau anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang tergolong daripada orang-orang soleh. Surah Saffat ayat 100. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, adakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan perkara ini? Hati Hajar merasa lega kerana setelah Nabi Ibrahim menjawab iya dan yakin bahawa pasti ada sebab Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuat demikian. Nabi Ibrahim kemudian pergi ke suatu tempat yang jauh bernama Samiyah. Nabi Ibrahim menadah tangan sampai wajahnya menghadap ke Baitullah lalu berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian daripada keturunanku di sebuah lembah yang langsung tidak mempunyai tanaman berdekatan dengan rumahmu Baitullah yang terhormat, agar mereka mendirikan solat. Maka jadikanlah hati sebahagian daripada manusia supaya cenderung kepada mereka, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Siti Hajar mencari sumber air Safa dan Marwah
Setelah beberapa ketika, air yang ditinggalkan kepada Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim telah habis. Siti Hajar terpaksa meninggalkan Ismail seketika untuk mencari sumber air. Kemudian Siti Hajar berlari ke bukit yang paling dekat dengannya, iaitu Bukit Sofa, untuk mencari jika ada orang di sana. Namun tidak terdapat seorang pun yang Siti Hajar dapat lihat daripada bukit tersebut. Kemudian Siti Hajar cuba sekali lagi dengan berlari ke Bukit Marwah untuk mencari jika ada orang di sana. Perbuatan itu telah dilakukan oleh Siti Hajar sebanyak 7 kali. Beliau terdengar satu suara semasa kali terakhir mendekati Bukit Marwah. Siti Hajar berkata, "Engkau telah memperdengarkan. Adakah engkau dapat menolong?" Terdapat malaikat berdekatan dengan sumber air Zam-Zam, lalu menggalikan tanah menggunakan tumitnya. Terdapat riwayat lain mengatakan dengan sayapnya sehingga terkeluar air. Dengan kadar segera, Siti Hajar mengulurkan tangan dan mengambil air tersebut untuk dimasukkan ke dalam bekas. Hajar minum air Zam-Zam tersebut lalu menyusui Ismail. Siti Hajar menjaga Ismail dengan baik dan membesar dengan sihat. Sejarah ibadah korban pada Aidil Adha. Nabi Ibrahim suka melakukan korban haiwan ternakan dengan banyak, iaitu 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Perbuatannya ini dikagumi oleh para malaikat. Nabi Ibrahim juga pernah berkata sebelum kelahiran Nabi Ismail, "Semua yang menjadi korbanku itu belumlah menjadi apa-apa bagiku. Demi Allah, kalau aku mempunyai anak lelaki, tentu aku akan persembahkan juga di jalan Allah dan aku korbankan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala." Namun setelah Nabi Ismail dilahirkan, Nabi Ibrahim terlupa akan nazarnya itu. Nabi Ibrahim bermimpi penyembelihan Ismail. Perintah Allah untuk mengorbankan putera Ismail datang dalam mimpi. Berkata, pada 8 Zulhijjah malam Tarwiyah, satu perintah dalam mimpi Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu." Nabi Ibrahim tidak pasti sama ada ini adalah perintah Allah atau mimpi dari syaitan. Disebabkan ini, ia dinamakan Tarwiyah yang bermaksud fikir dalam bahasa Arab. Pada hari keesokannya 9 Zulhijjah dan juga hari ketiga 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mempunyai mimpi yang sama. 9 Zulhijjah digelar Arafah yang bermaksud pasti, kerana Nabi Ibrahim pasti bahawa mimpi tersebut datang daripada Allah. 10 Zulhijjah digelar Nahrud yang bermaksud sembelih, kerana Nabi Ibrahim yakin bahawa Allah memerintahkan baginda untuk melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim akur dan melakukan pengorbanan terbesar. Kemudian Nabi Ibrahim memberitahu perintah Allah kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail yang berusia 7 tahun, ada ulama mengatakan 13 tahun, bersetuju hasutan iblis. Nabi Ibrahim dihasut oleh iblis untuk tidak melakukan sembelihan, namun tidak dipedulikan oleh Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim telah didengar dan dimakbulkan oleh Allah. Allah memberi ganjaran seorang anak yang sangat penyabar kepadanya. Sarah memberi izin kepada Nabi Ibrahim untuk mengahwini Siti Hajar. Sarah, isteri Nabi Ibrahim sebelum Hajar, tidak dikurniakan seorang anak sebelum kelahiran Nabi Ismail. Sarah telah meminta Nabi Ibrahim untuk berkahwin dengan Siti Hajar, iaitu seorang puteri Raja Mesir. Lahirnya putera pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat berita gembira diturunkan dari langit bahawa Hajar telah mengandungkan seorang putera. Ismail merupakan nama yang telah dipilih untuk putera pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berusia 86 tahun semasa Nabi Ismail dilahirkan. Mengikut kenyataan ahli-ahli sejarah, pengorbanan Sarah sebagai isteri juga telah mendapat kurniaan seorang anak daripada Allah. Nabi Ishak dilahirkan ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di Mekah. Nabi Ibrahim membawa Ismail dan Siti Hajar
ke Mekah. Pada masa itu mereka tidak ada penduduk dan tidak ada setitis air pun. Hajar dan Ismail telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan dibekalkan dengan botol yang mengandungi air serta beg kecil yang mengandungi kurma. Hajar keliru dengan tindakan Nabi Ibrahim lalu bertanya berkali-kali namun tidak mendapat sebarang jawapan. Iblis cuba untuk mengharap Siti Hajar pula namun gagal kerana dia mendapat tahu bahawa itu adalah perintah Allah. Selepas itu, Nabi Ismail pula cuba dihasut oleh Iblis. Ismail dan Hajar melontarkan batu pada Iblis. Pada ketika itulah Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar melontar batu dan mencederakan mata Iblis yang kemudiannya berlalu pergi. Selepas itu, Nabi Ibrahim cuba untuk melakukan sembelihan terhadap Nabi Ismail namun gagal setelah beberapa percubaan. Leher Ismail tidak sedikit pun terluka kepada izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami Allah menyeru, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau membenarkan mimpi itu dan sesungguhnya kami membalas orang yang berbuat baik. Kemudian malaikat Jibril muncul bersama seekor kibas sebagai pengganti. Firman Allah, dan kami tebus anaknya dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Surah Sofat ayat 107. Begitulah sedikit tentang sejarah ibadah korban yang kita perlu ingati. Begitulah juga amalan masyarakat Muslim sehingga kini dengan menghayati rasa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, mereka rasa tawaduk dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua memperoleh takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu